Lewat June di Coweta County, Georgia, polis ke sebuah rumah selepas wanita melaporkan suaminya ditembak. Saya tak tahu, ada yang tak kena. Senjata api meletus. Clear back here. Sheriff Obajo! Oh ya, apa bukti kamera badan dalam law and crime? Mungkin bahawa dunia ini tidak dapat dijangka. Dan kadang-kadang bila situasi menakutkan dan tidak dijangka berlaku, mempunyai peguam yang hebat memang penting, betul? Jadi di sinilah rakan kongsi dan penaja kami, Morgan dan Morgan, memainkan peranan. Ia bukan sekadar tempat yang menghasilkan topi yang sangat bagus. Topi ini memang sesuai dengan saya. Tidak, ia adalah firma dengan lebih 1,000 peguam. Tahu kenapa mereka ada ramai peguam? Sebab mereka selalu menang. Beberapa bulan lalu, Morgan dan Morgan memperoleh $1 juta untuk penunggang basikal di Philadelphia, $2,7 juta untuk mangsa kemalangan kereta di Florida, dan $5,6 juta untuk mangsa kemalangan di Georgia, walaupun syarikat insurans tidak menawarkan pampasan. Dan walaupun anda fikir kes anda tidak bernilai jutaan dolar, kenapa tidak mulakan tuntutan dan perjuangkan apa yang anda layak dapat? Morgan dan Morgan juga memudahkan segalanya. Anda boleh mulakan tuntutan dari telefon anda hanya dengan 8 klik sahaja. Jadi jika anda cedera, anda boleh dengan mudah memulakan tuntutan di forthepeople.com/LC Bodycam atau klik pautan di dalam keterangan dan yang disematkan di ruangan komen. Kami di sini. Kami di bilik utama. Pegawai sudah sampai. 182919118. Polis menemui Luther Coe, ketiga 48 tahun, dalam pelukan istrinya dengan kecederaan tembakan. Awak ada log tempat kejadian jenayah. Negative. Macam mana dengan Taylor? Taylor, yeah, negative. Ia perlukan bantuan? Biarkan saja. Bertahan. Ayo, lakukan. Bersedia. Teruskan bernafas. Give me a chest seal. Tidak, saya di sebelah. Ia suka bernafas sekarang. Tiada lagi di sini. Tembakan tidak tembus. 9 mm di sana. Saya risau pasal kita dan saiz yang kita dapat. Baiklah, Puan. Sini, Puan. Polis mengenal pasti suspek sebagai Cheryl Coe, berusia 51 tahun, istri mangsa selama 4 tahun. Mari, ayo. Kita akan masuk ke sini dan duduk bersama dia. Tuhan! Kita masuk dan duduk, okey? Tolong pergi! Mari naik ke sini. Tidak sini. Boleh masuk ke dalam lagi? Tempat duduk untuk awak di sini. Baiklah. Baiklah, dia sebaya dengan jiran di sini. Cheryl diiring keluar semasa petugas merawat mangsa, yang disahkan meninggal dunia beberapa menit kemudian. Baiklah, Puan. Bolehkah Puan beritahu saya apa yang berlaku? Dia berada di bengkel sejak saya pulang ke rumah. Baik. Saya minum 45 Angry Orchard di beranda belakang seorang diri. Saya pergi tidur. Saya ambil ubat sebelum tidur. Dia masuk. Dia menjerit. Saya ambil pistol di meja tepi katil dan menembak kerana takut. Awak takut pada dia? Tidak, saya tak tahu siapa dia. Okey.
Saya tak tahu siapa akan masuk. Saya cuma dengar seseorang masuk sambil menjerit dan dapati pintu terbuka. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Ayo. Kita akan keluar dari sini, oke? Kita akan keluar dari sini. Kamu duduk saja di situ. Cheryl memberikan keterangan awal tentang apa yang didakwa berlaku, membuatkan seorang pegawai kelihatan curiga. Dia minum 5 atau 6 tin bir di beranda belakang dan tidak berada di kedai. Dia sudah ambil ubat dan baring. Dia menjerit, menakutkannya, lalu dia ambil pistol dan tembak. Namun itu tak jelaskan kenapa dia bogel. Dan itu tidak menjelaskan apa-apapun. Itu tak masuk akal bagi saya. Cheryl dipindahkan ke jalan masuk sementara. Pasukan perubatan terus bekerja. What's going on? Tak tahu, Puan. Oh Tuhan, tolong saya. Saya datang. Puan, saya pun tak pasti seperti Puan juga. Puan, lihat saya. Saya bersama Puan sepanjang masa ini, betul? Oke? Jadi biarkan mereka lakukan kerja mereka. Ya dunia saya. Ya Tuhan. Katakan sekali lagi. Kenapa mereka semua di sini? Saya bersama awak. Bertahan. Masuk bersama saya. Tidak, kita tak boleh masuk. Kita tak boleh masuk. Kita tak boleh masuk. Oh, ya. Kita tak boleh masuk, oke? Oh Tuhan, tolonglah. Duduklah dulu. Duduk saja. Oh, tolonglah. Kenapa mereka semua ada di sini? Tidak. Tak. Tidak. Tidak. Kenapa mereka? Saya tak ada kat sini. Tidak. Saya hanya mahu tahu apa jadi pada suami saya. Saya rasa awak dah tahu apa yang berlaku. Tak. Saya tak tahu. Kita pergi. Kita. Saya belum keluar ke sini lagi. Kalau awak tak duduk, kami terpaksa letak awak dalam kereta. Kami tak mahu. Jadi tolong bertenang di sini, okey? Beberapa saat kemudian, penyiasat tiba dengan lebih banyak soalan untuk Cheryl. Nama saya Gear, oke? Saya dari pejabat koroner. Oke? Dan ini Sean. Dengar sini puan, dengar cakap saya dan duduk tegak. Kami tahu apa yang berlaku di sini. Jadi? Baik, ceritakan apa yang terjadi malam ini. Mulakan dengan di mana? Di mana awak sebelum nampak dia? Saya balik rumah dari kerja. Aha. Dia di bengkel bersama anak lakinya. Mereka sedang membaiki penhead dia. Dan kemudian apa yang berlaku? Kami tak bercakap sangat sejak semalam. Orang tengah bergaduh ke? Kami berselisih faham. Dia pulang, ambil motornya, dan terus pergi semasa saya di Anjung semalam. Dan dia tak balik rumah sampai lewat tengah malam. Saya pun tak tahu pukul berapa. Malam tadi. Saya letak pistol di atas meja sisi katil kerana tinggal seorang. Anak-anak saya sudah pindah. Saya di sini seorang diri dan tak pasti jika kami ada kunci pintu-pintu ini. Dia tak percaya pada mengunci pintu. Damn! Awak langsung tak kunci pintu ni. Tak, langsung tak. He said, dia tak percaya benda tu. Saya pun tak tahu kat mana kunci. Malah tak pasti kalau kami ada kunci rumah ni. Kami sepatutnya bincang malam ni. Tapi dia tak campur, sebenarnya apa yang korang gaduhkan?
Kami semalam ada tak setuju tentang sesuatu yang dah berlaku. Yang dah berlaku sebelum ini. Sesuatu dengan orang lain. Orang lain terlibat. Tidak begitu. Okey. Jadi kami tidak bercakap. Kami memang tidak bercakap. Dia sedang tidur pagi tadi ketika saya keluar pergi kerja. Kami tak bercakap sepanjang masa itu. Dan dia hantar mesej pada saya pada pukul 3 dan beritahu dia sudah bersedia untuk bercakap. Saya beritahu dia saya tak pasti sudah bersedia atau tidak. Dan saya akan sampai bila saya sampai. Mungkin kita boleh berbual masa itu. Dia masih di bengkel ketika saya pulang. Saya masuk. Saya minum beberapa botol Angry Orchards. Pukul berapa awak masuk ke sini? Sekitar 5.30, saya tak nampak dia masih balik rumah. Saya dengar dia dan muzik di luar. Anak lelakinya juga ada di sini. Anak lelakinya masuk dan minta saya letak Wild Turkey semula ke peti sejuk beku sebab dia nak minum tapi tak jumpa gelas. Saya simpan Wild Turkey dalam peti sejuk beku dan susun barang dapur. Saya keluar dan ambil Angry Orchard. Kemudian saya duduk di beranda belakang. Saya selalu duduk di beranda belakang setiap hari sambil minum beberapa botol bir. Biasanya saya minum Captain Morgan dicampur Dr. Pepper atau Angry Orchard seperti malam ini. Saya minum semua itu. Dia masih berada di bengkel. Saya putuskan untuk tidur kerana perlu buka kedai esok. Dan saya masuk ke dalam dan saya ambil ubat saya. Dia masih di sini. Saya tertidur. Saya dengar seseorang masuk sambil menjerit. Lalu saya capai pistol di atas meja sisi katil kerana itu saja yang perlu saya buat. Awak capai pistol awak dan. Lepas itu, saya tembak 2 kali. Saya sedar itu dia selepas saya tembak dan dia beritahu saya dah tembak dia. Awak nampak dia? Pintu bilik tidur itu. Tidak, pintu bilik tidur itu tertutup. Saya ada langsir blackout di tingkap. Tidak. Tidak, adakah televisyen masih terpasang pada masa itu? Televisyen masih terpasang, tapi saya tak dapat. Semua pintu telah ditutup. Ada orang lain di sini? Tidak. Awak pasti tiada sesiapa lagi? Tidak. Hanya kami berdua sahaja. Anaknya dah pergi tadi. Saya dengar truk dia pergi, tapi saya masih di beranda belakang dan dia masih di bengkel. Cheryl sekali lagi menegaskan, dia terkejut dengan kehadiran orang asing. Namun penyiasat ingin tahu lebih lanjut tentang pertengkaran yang didakwa itu. Semasa kamu bertengkar, adakah ia melibatkan kekerasan? Semua hanya melalui message teks. Kami tak bersua muka pun. Awak ada balas je. Selepas dikata saya tembak dia. Tidak, ketika dia sedang menjerit. Tidak, saya capai pistol itu kerana hanya dengar jeritan semasa mamai. Saya sudah tidur. Apa yang kamu semua bertengkar sebenarnya? Adakah tentang perempuan lain? Dia atau kamu ada bercakap tentang bercerai atau sebutkan perkara itu? Tiada apa-apa seperti itu. Boleh tak pegawai-pegawai ini berundur? Ya. Kami amalkan gaya hidup alternatif. Di mana? Kami bersama pasangan lain. Individual lain. Dia cadangkan kami amalkan perkahwinan terbuka. Bila pertukaran itu berlaku? Ia berlaku ketika musim penuh kerana dia mencadangkannya. Jadi sebelum mengeluarkan semua itu, sudah tentu.
Jadi pertengkaran itu pasal salah seorang mahu lakukannya, seorang lagi tidak, atau bagaimana? Tidak, Isnin. Saya putuskan sejak kami pilih perkahwinan terbuka. Bukan gaya hidup, tapi perkahwinan terbuka. Kalau dia jumpa orang lain, saya juga akan jumpa orang lain. Isnin kami bertengkar dan saya cadang berhenti lakukannya. Sejak kami mulakan perkahwinan terbuka, ia menjadi satu masalah. Dan itu hanya salah faham. Kerana saya sangka dia... Kerana tempat-tempat saya bekerja dan apa yang saya lakukan, saya cuba untuk menjaga segala-galanya sangat peribadi. Dan... dia telah tersalah cakap berkali-kali tentang kehidupan yang kami jalani kepada orang yang dia tidak perlu bercakap mengenainya. Dia memberitahu orang bahawa kami mengamalkan gaya hidup terbuka atau bahawa dia mengamalkan gaya hidup terbuka. Dan kemudian, dia cuba memperkenalkan saya kepada orang-orang itu. Jadi jelas, saya juga begitu dan tidak mahu orang tahu. Saya beritahu dia bahawa kita perlu berbincang dan saya menuduh dia. Melampaui batas itu sekali lagi dan dia sangat marah dengan saya. Saya minta dia hantar gambar perbualan itu kepada saya. Dia tak mau buat. Saya sepatutnya percaya pada dia. Dan dia cuba dapatkan semula kepercayaan itu. Anda tidak salah dengar. Cheryl memberitahu penyiasat bahwa dia dan Luther bertengkar tentang perkahwinan terbuka beberapa hari sebelum insiden tembakan itu. Namun, dia masih berpegang pada cerita penceroboh. Beberapa jam kemudian, Cheryl dibawa ke bilik temu bual dan ceritanya berubah. Dia sebenarnya bukan... Dia menghempas pintu itu terbuka. Kemudian saya dengar bunyi tapak kaki kuat dan pintu bilik tidur pula dihempas terbuka. Okey, jadi awak kata dia tak berbunyi, tak cakap apa-apa, pintu itu terus terbuka. Dan pada masa itu... Itu saja. Masa itu, saya capai pistol. Awak yang cakap. Dan kemudian awak kata awak melepaskan 2 tembakan. Jelas sekali, saya tak membidik dengan baik sebab saya tembak, tapi katanya peluru kena siling atau entah di mana. Saya sendiri pun tak nampak ia kena di mana. Okey, tembakan kedua berlaku apabila... Dan saya lepaskan tembakan kedua ke arah yang saya sangka di sebelah kanan, sesiapapun itu. Saya sangka saya akan terkena TV lebih daripada yang lain sebab saya sebenarnya tak berniat. Saya hanya mahu menarik perhatian di luar sana lebih dari segalanya. Supaya dia boleh masuk dan selesaikannya kerana saya bukan penembak yang bagus. Damn! Saya tak sedar hingga dia berkata, Cheryl, awak tembak saya. Seperti bila awak kata, dia akan cakap perkara yang tak sepatutnya. Tapi dia tetap akan cakap. Itu jika kami keluar. Dia tiada masalah beritahu sesiapa, termasuk orang tidak dikenali, bahawa kami dalam perkahwinan terbuka. Dan maksud saya, ini adalah bandar tempat saya dibesarkan. Kami dibesarkan dengan cara yang sangat berbeza. Dia tak kisah apa orang cakap atau fikir tentangnya. Saya peduli. Saya lebih berahsia tentangnya berbanding dia. Dan pada masa itulah ia akan menimbulkan masalah. Ia akan bercakap tentangnya dengan sesiapa saja selepas minum beberapa gelas. Bunyi pop atau apa yang saya cuba faham ialah, adakah anda menerangkan seseorang membuka pintu dan apabila anda mula-mula bercakap kepada lelaki itu? Sorry. Membuka pintu dengan kasar sambil menjerit. Dan katakan, awak ada rumah yang cantik dengan semua tingkap itu dan masih terang di luar. Jadi walaupun awak ada langsir kedap cahaya di bilik tidur, cahaya dari semua tingkap itu tetap menembusi bilik tidur awak di situ. Jadi ditambah pula dengan televisyen yang ada di situ, seseorang pasti akan mengenali suaminya selama 4 tahun dan pasangan selama 6 tahun. Terutama
lamanya. Dia sedang bercakap, menjerit, marah. Dan tadi awak kata awak lepaskan 2 tembakan ini ke arah penggali itu dengan harapan dia akan dengar kita, dengar awak dan datang membantu awak di rumah. Awak juga ada terangkan. Itulah sebabnya awak kata awak lepaskan tembakan ini supaya dia boleh dengar awak. Di luar bengkel, tempat dia main muzik dengan kuat. Dan awak baru saja ceritakan masuk ke bilik tidur di mana awak dah tak dengar muzik. Jadi saya agak sukar nak faham macam mana awak kata awak tak dapat cambayang suami awak pun melalui pintu. Dengan semua cahaya ni menembusi dan dia yang bercakap dengan awak, menjerit pada awak. Dan kemudian awak tembak 2 kali dalam bilik di mana awak kata awak tak boleh dengar muzik dari kedai. Kenapa dia boleh dengar bunyi tembakan dari dalam rak itu? Jadi tolong saya fahamkan perkara itu. Dulu, orang pernah dengar bunyi tembakan kami dari hujung jalan bila kami berlatih. Sejujurnya, saya memang tidak. Saya tak fikirkan betul-betul ketika itu. Biar saya tanya awak ini. Sebab awak kata awak tidur pada pukul 7.15, betul? Lebih kurang waktu itu, Awak hubungi 911 pada 7.26, betul? Pada skrin panggilan, awak hubungi 901, betul? Jadi, awak mungkin tidur sekitar 11 minit jika tertidur. Jika dia tertidur, Jika dia terus tertidur. Jadi, 7.15 ke 7.26 itu 11 minit. Seseorang tidur lena hingga mereka tidak tahu apa yang sedang berlaku. Atau pintu terbuka kasar dan perkara pertama yang awak buat ialah capai pistol awak dan lepaskan 2 das tembakan. jadi apa? Saya minum terlalu banyak. Okay? Jadi, bila saya bercakap dengan awak sebelum ini, awak kata seseorang telah membuka pintu itu dengan kasar dan mereka menjerit dan memekik. Ingat, saya tanya awak tak pasti itu suara suami awak. Apa yang awak jawab? Ingat tak apa awak cakap pada saya? Pada ketika ini, tidak. Saya tak ingat. Okay. Awak ada cakap yang awak terlalu bingung dan sebenarnya tak tahu siapa yang menjerit dan berteriak atau apa yang mereka katakan. Sekarang awak kata seseorang buka pintu dengan kuat tanpa berkata apa-apa. Selepas awak lepaskan tembakan kedua, baru dia cakap, awak tembak saya. Dan kemudian awak sedar bahawa itu adalah suami awak. Kami cuma cuba fahami semua ini. Dan, dengar, jika kamu ada bergaduh atau sesuatu berlaku sebelum menembak, maklumkan pada kami. Beritahu saya. Beritahu kami sekarang supaya kami boleh bantu. Detektif menyoal Cheryl tentang ketidakkonsistenan ceritanya sebelum ia berubah secara drastik. Dia masuk, buka pintu dengan kasar dan menjerit kepada saya. Okey, siapa yang awak maksudkan bila awak kata siapa? Siapa sebenarnya? Macam, okey. Dia sedang menjerit. Dan! Melempar barang, memegang saya. Dia kata jika saya enggan bercakap dengannya, saya perlu tidur di bilik lain dan dia menarik saya keluar dari katil. Saya ambil pistol dari tepi katil, lalu tembak ke siling. Okey, itu tembakan amaran atau bukan? Itu, awak tahu. Saya takut. Dia kadang-kadang menakutkan saya, terutamanya bila dia minum. Dan saya tak pasti sama ada dia dah minum atau belum.
Kedua-duanya sepatutnya tembakan amaran. Satu tembakan ke siling, satu lagi ke dinding sana. Saya tak cuba kenakan dia. Jadi, selepas awak lepaskan tembakan pertama melepasi kepalanya, adakah dia cuba keluar dari bilik atau apa yang dia lakukan ketika itu? Dia sedang cuba ambil sesuatu. Dan saya tak tahu apa yang dia cuba ambil. Dia ada cakap apa-apa pada awak? Dia marah dan dia menjerit serta memaki saya. Suruh saya keluar dari katil itu dan tidur di katil lain kalau saya tak nak bercakap dengannya. Kalau saya tak nak bangun dan bercakap. Saya tak mampu bangun atau bercakap waktu itu. Saya dah lepas tahap itu. Jayon! Saya cuma nak rasa kurang keseorangan. Dan dia tak benarkan. Dan dia tarik saya keluar dari katil. Saya cuma cuba tembak dinding belakang TV supaya dia takut atau supaya dia pergi. Dia lelaki pengapit saya. Dia satu-satunya milik saya dari awal. Saya perlukan dia. Dan saya tak pernah berniat untuk lakukan begitu. Tidak pernah tidak berniat lakukan begitu. Penyiasat mendapati Luther cedera akibat tembakan sentuhan, iaitu pistol ditekan ke kulit mangsa semasa menembak. Selepas proses undang-undang yang panjang, Cheryl didapati bersalah pada Ogos 2025 atas tuduhan pembunuhan berniat jahat, pembunuhan feloni dan serangan berat. Dia dihukum penjara seumur hidup tanpa parol. Langgan sekarang untuk akses lebih mudah kepada yang terkini dari Law and Crime Bodycam.